Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keupayaan makmal-makmal di bawah Division Sains Forensik untuk memberikan perkhidmatan ujian forensik yang berkualiti dan boleh dipercayai membolehkannya mendapat pengiktirafan antarabangsa. Akreditasi ISO IEC 17025-2017 dalam bidang ujian forensik diberikan oleh American National Standards Institute, National Accreditation Board ANAB pada 12 Mei lalu. Majlis penyerahan sijil tersebut berlangsung di Kementerian Kesihatan. Penyerahannya disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Isham bin Haji Jaafar, Menteri Kesihatan. Jabatan Perkhidmatan Saintifik telah menjalani penilaian awal pada 28 Februari hingga 2 Mac lalu berdasarkan penilaian pengurusan, kelayakan teknikal dan kecekapan makmal untuk menjalankan aktiviti-aktiviti ujian forensik menurut kriteria-kriteria yang telah ditetapkan di dalam keperluan piawaian ISO IEC 17025-2017 dan keperluan tambahan ANAB. 4 buah makmal di bawah Division Sains Forensik iaitu bahagian forensik biologi, bahagian illicit drugs, bahagian physical evidence dan bahagian toksikologi telah berjaya mendapat akreditasi tersebut. Dengan tema melestarikan permainan tradisi Kitani, Festival Permainan Tradisi dilancarkan sempena sambutan Hari Muzium Antarabangsa 2023. Penganjurannya dijangka dapat memberi impak positif dalam memperkukuhkan, memelihara dan memulihara warisan budaya dan identiti negara Brunei Darussalam yang unik. Majlis diadakan di Hub Tenaga Brunei, Dermaga Diraja, Bandar Seri Begawan. Dan melancarkan Festival Permainan Tradisi Brunei sempena Hari Muzium Antarabangsa. Pelancarannya disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Nazmi bin Haji Muhammad, Menteri Kebudayaan Belia dan Sukan. Festival mengetengahkan beberapa permainan tradisi di negara ini yang diperkenalkan dan diberigakan melalui pameran. Dengan festival ini, orang ramai berpeluang mengetahui serta memahami tentang warisan negara dan sekaligus menerapkan nilai-nilai teras kebruneian. Festival dibukakan kepada orang ramai mulai hari Sabtu 20 hingga 25 Mei ini dan 27 hingga 31 Mei ini bermula pukul 9 pagi hingga 5 petang. ...24 orang ketua keluarga yang terlibat dalam kejadian tanah susur, banjir, angin kencang, kebakaran dan rumah roboh menerima bantuan kewangan daripada pihak kerajaan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam. Majlis penyerahan bantuan tersebut diadakan di Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Penyerahannya disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Nazmi bin Haji Muhammad, Menteri Kebudayaan Belia dan Sukan. Majlis diselajurkan dengan penyampaian sijil kepada 13 orang pegawai dan tenaga kerja daripada Angkatan Bersenjata Diraja Brunei ABDB yang bekerjasama dengan Jabatan Pembangunan Masyarakat Japim dalam usaha membaik pulih rumah di bawah projek Bersepadu Japim dan projek Titian Amal sempena ulang tahun ABDB ke-61. Perpustakaan Universiti Brunei Darussalam UBD menerima sumbangan koleksi buku daripada Kedutaan Republik Turkiye di negara Brunei Darussalam. Sumbangan tersebut sebahagian daripada usaha mewujudkan pemahaman dan kesedaran mengenai Turkiye dalam kalangan masyarakat di negara ini. Buku-buku tersebut diserahkan oleh Tuan Yang Terutama Profesor Dr. Hamid Ersoy, Duta Besar Istimewa dan Mutlak Republik Turkiye ke negara ini, kepada Dr. Hazri bin Haji Kifli, Naib Chancellor UBD. Terdahulu, Tuan Yang Terutama Profesor Dr. Hamid Ersoy dalam ucapannya antara lain berkata, sumbangan itu menandakan sikap dan hubungan mesra dalam bidang pendidikan, kebudayaan dan kesenian antara negara Brunei Darussalam dan Republik Turkiye.
Cadangan tindakan keutamaan dalam mengukuhkan pemantauan dan penilaian data, penambahbaikan ekosistem SDGs dan tindakan senegara untuk membina tingkah laku dan set minda yang mampan antara hasil utama bengkel Pre-2023 High Level Political Forum on Sustainable Development. Bengkel anjuran Jabatan Perdana Menteri selaku Jawatankuasa Khas Penyelarasan Kebangsaan Matlamat Pembangunan yang Berdaya Tahan SDG bagi negara Brunei Darussalam berakhir dengan majlis penyampaian hasil utama bengkel dan sijil penghargaan. Majlis diadakan di Dewan Bankuet Jabatan Perdana Menteri. Penyampaiannya disempurnakan oleh Pengiran Hajah Siti Nirmala binti Pengiran Haji Muhammad, Setiausaha Tetap Wawasan Jabatan Perdana Menteri selaku Pengerusi Jawatankuasa Khas Penyelarasan Kebangsaan SDGs. Bengkel selama 2 hari itu dihadiri oleh ahli-ahli dan Sekretariat Jawatankuasa Khas Penyelarasan Kebangsaan Matlamat Pembangunan yang Berdaya Tahan serta wakil-wakil daripada pihak kerajaan, Agensi Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu, sektor swasta, badan-badan bukan kerajaan, ahli akademik, belia dan institusi kewangan. Pelbagai perbincangan diadakan termasuk mengukuhkan ekosistem SDG, ketersediaan data dan tindakan sepadu matlamat pembangunan yang berdaya tahan. Institut Pendidikan Teknikal Brunei IBTE menandatangani Memorandum Persefahaman MOU bersama 6 agensi bagi melahirkan graduan yang berkualiti yang memenuhi piawaian serta keperluan industri dan memenuhi permintaan tenaga kerja mahir. MOU ditandatangani bersama The Capital Residence Suite, Fast Offshore Supply Private Limited, Kotuk Sendirian Berhad, MyClean Express Offshore Sendirian Berhad, W Ventures Partners dan Kuko International Sendirian Berhad. Penandatanganan tersebut disaksikan oleh Dr. Haji Azman bin Ahmad, Setiausaha Tetap Pengajian Tinggi Kementerian Pendidikan. MOU tertumpu kepada 3 bidang pendidikan dan latihan iaitu bidang maritim, hospitality serta bidang pemanasan dan pendinginan HVAC yang melibatkan 3 program perantisan. Majlis berlangsung di School of Aviation IBTE Kampus Sultan Saiful Rijal. Melalui program perantisan IBTE, ia memberi peluang kepada pelajar untuk meningkatkan pengetahuan dan mempraktikkan kemahiran yang diperoleh dari pengalaman pekerjaan sebenar. More opportunity for the students to develop their soft skills and to actually apply whatever they're learning in their specific industries to be applied to the company lah. It's going to make it easier for the students to get more jobs in the future as you will gain more experience during your internship programs. Laporan Wawasan Brunei 2035 mengongsikan perkembangan pelaksanaan dan pencapaian Wawasan Brunei 2035 bagi tempoh tahun 2015 hingga 2022. Memperkasakan institusi keluarga dengan mengamalkan sunnah Rasulullah SAW dalam kehidupan seharian untuk meraih keberkatan dan kesejahteraan keluarga bahagia antara resolusi Muktamar Antarabangsa Fiqh Al-Usrah 2023. Muktamar selama 2 hari dianjurkan oleh Kolej Universiti Perguruan Ugama Seri Begawan, Kupu SB. Hadir Dayang Hajah Nor Rashikin binti Haji Johari, Setiausaha Tetap Kemasyarakatan di Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Terdahulu, kertas utama 4 dibentangkan oleh Dr. Muhammad Yusri Yubhi bin Muhammad Yusof daripada Yusri Yusof Consulting Singapura bertajuk Membentuk Keluarga Sakinah
komunikasi efektif menerusi bahasa cinta Rasulullah SAW. Resolusi 12 perkara pula dibentangkan oleh Profesor Madya Dr. Muhammad Syahril bin Ahmad Razimi, Fakulti Pendidikan Sains Kemasyarakatan, KUPU SB. Resolusi muktamar diserahkan kepada Setiausaha Tetap Kemasyarakatan di Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. 200 peserta terdiri daripada pegawai-pegawai dan kaki tangan dari pelbagai kementerian dan agensi swasta menghadiri muktamar tersebut. Pada sebelah pagi, Muktamar Antarabangsa Fiqh Al-Usrah 2023 diisikan dengan pembentangan kertas utama 3 bertajuk Membina Keluarga Bahagia Bertauladankan Rasulullah SAW dengan pendekatan tasawuf dan tarikat. Kertas utama 3 dibentangkan oleh Profesor Dr. Haji Duski Samad dari Fakulti Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Imam Bonjol, Padang, Indonesia secara dalam talian. Pembentangan antara lain menjelaskan keluarga bahagia dalam Islam secara normatif adalah terwujudnya keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah dengan dukungan wa asiruhunna bil ma'ruf dan penghargaan terhadap kaum perempuan. Sempena sambutan ulang tahun Angkatan Bersenjata Diraja Brunei ABDB ke-62 pada 31 Mei ini, sebanyak 300 keping poster sambutan diserahkan dalam majlis yang diadakan di Bolkiah Garrison. Poster-poster diagih-agihkan oleh Kenal Udara Hishamuddin bin Abidin kepada para wakil dari Kementerian, Jabatan Kerajaan, Unit ABDB dan Persatuan Bekas Prajurit Negara Brunei Darussalam. Pengagihan poster tersebut dapat memberikan kepada orang ramai mengenai sambutan berkenaan dengan acara kemuncak upacara perbarisan raksasa yang akan diadakan pada 31 Mei ini di Pangkalan Tentera Udara Rimba. Tema sambutan tahun ini bersama menjayakan wawasan negara. Jabatan Pengangkutan Darat Kementerian Pengangkutan dan Infokomunikasi memaklumkan keputusan tanda pengenalan kenderaan TPK bagi angka siri BBE melalui Click and Bid akan diumumkan hari ini 19 Mei. Keputusan boleh diperoleh melalui laman sesawang www.jpd.gov.bn dan juga www.nomborku.gov.bn. Semua penenda yang mengikuti tawaran tertutup TPK sama ada berjaya atau sebaliknya akan menerima email keputusan melalui email yang telah didaftarkan. Untuk maklumat lanjut, hubungi JPD semasa waktu pejabat melalui talian 2451-990 atau 91. WhatsApp 7181-641 atau email info_ltd@jpd.gov.bn atau Instagram @jpd.bn. Seorang individu dikenakan kompaun RM300 setelah didapati menyalahi Akta Kesalahan Rampaian 2021. Pemantauan harian di beberapa kawasan di bawah kawalan Jabatan Daerah Blyth mendapati individu berkenaan membuang sampah di tempat awam. Operasi pemantauan harian ini bertujuan memastikan kebersihan persekitaran dijaga. 18 ahli kontingen negara Brunei Darussalam yang menyertai Sukan Asia Tenggara Sukan C ke-32 di Phnom Penh, Kemboja kembali ke tanah air malam tadi. Berada di lapangan terbang antarabangsa Brunei bagi menyambut ketibaan kontingen negara yang berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Nazmi bin Haji Muhammad, Menteri Kebudayaan Belia dan Sukan. Pada Sukan C kali ini, kontingen negara berjaya meraih 2 pingat emas melalui Sukan Wushu, 1 pingat perak bagi Sukan Pencak Silat dan 6 pingat gangsa melalui Sukan-Sukan Karate, Pencak Silat, Wushu dan Badminton.
sudah terdapat rekod-rekod. 3 orang pemain pasukan DPMMFC bawah 20 tahun berlepas ke Singapura bersama pasukan Woodland Warriors Singapura bagi menyertai Garuda International Cup bawah 17 tahun. Semasa ditemu bual, para pemain mengongsikan perasaan gembira dan teruja kerana berpeluang bersama pasukan Woodland Warriors Singapura bagi kontrak selama 3 bulan. Harapan saya akan cuba buat yang terbaik untuk di sepanjang bermain bersama Woodland Warrior FC dan sekaligus menimba pengalaman baru buat diri saya. Saya harap untuk membuat yang terbaik untuk pasukan Woodland Warriors FC dan mengambil pengalaman di luar negara. Harapan saya agar dapat membuat yang terbaik dan mengambil satu pengalaman yang bagus bermain di luar negara, di Singapura.